Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTV. So, aku rekam video ni, perlawanan masih berlangsung, ada 1 minit lagi lah untuk tiupan wisil penamat. So, kedudukan untuk perlawanan ni, aku memang akan jangkakan lah akan berakhir dengan 1-0. That's why kenapa aku berani lah buat video ni guys. So, seperti mana aku jangkakan, perlawanan ni akan berada dalam keadaan 50-50. So, terpulang pada tim mana yang lebih mendominasi perlawanan ni akan memenangi. Akan mendapat 3 mata lah, dan kalau kita tengok perlawanan memang 100% dimiliki oleh Selangor kesemuanya, dengan tiap position mereka bermain dengan cukup bagus. Pemain-pemain utama mereka, key player mereka, especially Faizal Halim lah paling ketara di situ, Brandon Gunn juga, dan of course yang defender mereka Afro tu pun, dan juga striker mereka yang sekarang memiliki 15 gol hasil daripada jaringan telah dilakukan sebentar tadi, membuatkan mereka adalah tim yang begitu perfect untuk perlawanan ni. So aku seperti biasa, aku dah membuat beberapa nota penting untuk perlawanan ni. Cuma masalahnya itu je lah, kalau aku komen untuk perlawanan Sabah FC, kritik lah, okay, cara permainan. Ramai yang akan condemn aku juga, kenapa perlu macam ni. Okay, so tapi secara tulusnya aku lebih selesa menjadi cara aku menyampaikan pendapat aku untuk tiap kali review perlawanan. Of course, kalau perlawanan tu bagus, aku akan bagi good comment. Kalau perlawanan tu tidak bagus, aku akan bagi pendapat aku lah, kritikan aku mengenai perlawanan tu, di mana kesilapan Sabah FC. Bukan untuk menjatuhkan Sabah FC, bukan untuk tidak memberi semangat Sabah FC, tapi again, inilah tujuan channel ni, adalah untuk berkongsi aku punya pendapat ikhlas aku lah sebenarnya. So habis sudah, okay, perlawanan. So confirm 3 mata untuk Selangor. So tahniah untuk Selangor pada perlawanan ya. So antara benda yang aku tulis di sini adalah seperti mana kamu nampak di bawah itulah, Tan Cheng Ho berjaya membaca taktikal OKS. Adakah ini punca sebenarnya, ataupun adalah merupakan isu sebenar kita, iaitu kita tidak boleh beraksi di luar stadium likas, yang membuatkan kita sekali lagi kalah untuk perlawanan away kita sewaktu menentang Selangor ni. Mungkin juga di dalam ruang komentar di bawah ni sebentar lagi akan mengatakan bahawa formation 3-4-3 ni yang menjadi punca kekalahan Sabah FC. So aku untuk formation ni agak neutral sebenarnya sudah, pasal again aku believe apa yang OKS cuba tampilkan adalah apa yang bersesuaian dengan perlawanan tersebut, dan sekali lagi OKS merasakan 3-4-3 agak sesuai untuk digunakan perlawanan ni. Tapi unfortunately, again ini adalah pendapat aku sendiri, 3-4-3 terlalu kerap pakai, ianya sesuai untuk perlawanan sebelum ni di mana kita mendapat kemenangan untuk perlawanan tersebut. Tapi bagi aku untuk menentang Selangor ni, tim yang berada di tangga kedua, reputasi yang cukup bagus walaupun tewas kepada Seri Pahang, tapi kita tidak boleh lupakan yang ini adalah perlawanan home untuk Selangor. So banyak benda kita kena fikirlah. So sekiranya OKS bersangka 3-4-3 boleh membantu mereka untuk perlawanan menentang Selangor di home ni, aku respect dan aku terimalah kekalahan ni, pasal itu yang sudah OKS decide sebenarnya. So overall perlawanan Sabah FC bukan berada di dalam keadaan yang seperti mana kita nampak sewaktu menentang Seri Pahang. So macam mana aku cakap pada video waktu review Seri Pahang ni, aku reserve aku punya komen untuk perlawanan tu, pasal itu adalah perlawanan istimewa oleh kerana Badu Bakhtiar punya perlawanan perpisahan lah. Tapi aku akan bawa sikit apa yang terjadi sewaktu menentang Seri Pahang tu untuk ke dalam video ni, yang aku kaitkan bagaimana kita boleh menang pada perlawanan tu, dan bagaimana taktikal itu membantutkan permainan kita untuk menentang Selangor ni. Okay, so basically menentang Seri Pahang tu adalah merupakan satu perlawanan memang top 1 dalam list aku. Tapi aku kena akui juga, apa yang ditampilkan oleh Seri Pahang pada perlawanan tu bukanlah permainan mereka. Aku yakin bukan itu permainan mereka, kerana tidak ada pressing yang cukup bagus daripada Seri Pahang, baik dari segenap posisi sekalipun. Yang paling ketara adalah bahagian midfield mereka lah, di mana pemain Sabah FC begitu senang lenang untuk membawa bola dan juga untuk membuat short pass, kerana tidak ada gangguan daripada player-player Seri Pahang. So membuatkan kita di situ ada masa untuk kita merencana gerakan, ada masa untuk kita membuat ball progressing untuk masuk ke bahagian
Pahang. Tapi itulah yang tidak ditunjukkan oleh Selangor pada perlawanan ni, di mana pressing yang cukup bagus telah mereka lakukan. Aku lebih memuji bahagian midfield mereka kerana telah mengawal sebaiknya midfield Sabah FC, membuatkan bantuan untuk kedua striker kita iaitu Roman Mercado dan dan juga Darren Lock tidak kelihatan. Cuba kiralah berapa percubaan yang dilakukan oleh mereka. Agak kurang sebenarnya. So menunjukkan kerja yang cukup bagus telah dilakukan oleh pemain-pemain Selangor, membuatkan pemain Sabah FC buntu dan tidak ada jawapan untuk bagaimana meloloskan diri mereka daripada taktikal yang dilakukan oleh Selangor terhadap Sabah FC. Itu yang terjadi pada perlawanan ni. Dan antara benda-benda lain lagi yang aku tulis sini adalah long ball yang kerap kali digunakan oleh Sabah FC. Aku tahu kenapa long ball ni kerap kali digunakan, kerana midfield kita tidak boleh menebusi. Midfield Selangor membuatkan gerakan bola ke bahagian, kejap aku tutup dulu ni, suka ni, membuatkan gerakan ke bahagian midfield ada merupakan satu gerakan yang sia-sia sebenarnya, kerana sering kali dipatahkan oleh pihak lawan. Dan agak menjadi jugalah apabila kita keep on menggerakkan bola di bahagian wing. Tapi unfortunately selepas kecederaan Sadil, aku sudah agak apabila Sadil keluar memang tidak akan ada gerakan yang baik sudahlah daripada Sabah FC, dan mengurangkan lagi bantuan yang diberikan untuk Roman Mercado dan juga Darren Lock. Seterusnya apabila Sadil dikeluarkan, ia adalah merupakan tanggungjawab besar yang perlu digalas oleh Farhan, dan Farhan tidak berapa berjayalah menggalas tanggungjawab tersebut, di mana untuk mengganti style of play ataupun kemampuan yang diberikan oleh Sadil membuatkan kanan dan kiri wing kita tidak begitu menjanjikan apa-apa sudah selepas tu. Kesilapan daripada Damien juga aku perlu pertikaikan di sini. Ini bukan apa bilang orang, ini bukan decision yang pertama Daniel buat yang keluar lebih awal untuk mendapat bola. Perlawanan sebelum ni pun Damien melakukan benda yang sama juga, hampir menghukum Sabah FC, tapi alhamdulillah tidak ada apa-apa yang dapat dilakukan oleh Selangor lah. Antara benda yang menarik lagi pada perlawanan ni, kalau bukan kerana tiang gol, aku rasa Sabah kena 4 ni perlawanan ni. Okey, terlalu banyak tiang gol menyelamatkan keadaan untuk Sabah FC dan menidakkan gol Selangor. Sabah pun ada satu juga tiang gol juga pada perlawanan tu. So bagi aku, kalau bukan kerana tiang tersebut, again kita akan kemungkinan besar akan mendapat 4 bolos pada perlawanan ni, dan itu aku tidak boleh katakan kesilapan daripada Sabah FC. Kita bertahan dengan cukup bagus sebenarnya, tapi again penyerang Selangor lebih berbisa, lebih mampu untuk mencuri peluang yang hadir di kotak di Sabah FC. Untuk second half pula, seperti biasa, tidak ada jawapan lagi untuk apa yang telah dilakukan Tachengo kepada Sabah FC. OKS seolah-olah masih mengekalkan apa yang telah ditampilkan untuk separuh masa pertama, dan keluarnya core player Sabah FC, again aku ulang, Sadi Ramdhani, Stu, Riza Ghazali, Dominic Tan pun merupakan salah satu core player jugalah, tapi kita tahu dia pun macam kurang fit, kerap kali juga bilang orang krem. So itu pun antara merupakan benda yang at least boleh mengganggu juga, membuatkan selepas keluarnya pemain ni terus memang tiada daya sudahlah Sabah FC. Itu yang boleh ucapkan. Aku dah kecewa dengan kekalahan ni. Bagi aku, again, Selangor berada di halaman mereka sendiri. Mereka menampilkan perlawanan yang cukup bagus. Tapi dengan kekalahan 1 gol berbalas kosong ni, membuktikan di sini kita mampulah juga untuk mengekang gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Selangor, mengelakkan lebih banyak gol ataupun mengelakkan lebih banyak peluang yang dicipta oleh Selangor. Tidak semangat sebenarnya aku mau buat review ni. Tapi again, good job untuk Sabah FC jugalah, kerana ini adalah permainan away. Away kita bukan cukup bagus, tapi kita kalah bukan dalam satu jaringan yang cukup besar. Itu yang aku boleh katakan hasil daripada apa yang aku tengok perlawanan ni lah. So okay guys, itu saja ulasan aku untuk perlawanan ni. Again, aku tidak kecewa, cuma aku apa yang aku kurang puas hati again adalah dari segi formasi.
formation yang telah digunakan. Selepas tu keluarnya core player kita banyak yang injured sudah sekarang ni. Aku tak tahu kalau diorang boleh beraksi untuk perlawanan seterusnya menentang Penang. So ya itu je lah. Aku tahu banyak lagi benda yang obvious. So kamu boleh letakkannya di ruang komentar di bawah untuk menghangatkan lagi video ni. So sehingga kita berjumpa lagi guys di video akan datang. Assalamualaikum.